Selamat sejahtera, saya Shana Angelica akan membentangkan subtopik 4.3, yaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Pada 1 April 1946, Kerajaan British mengisytiharkan Malayan Union. Pada tahun itu juga, kertas putih yang diperkenalkan oleh British menimbulkan reaksi yang menyokong dan tidak menyokong, khususnya kepada Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu, dan Persatuan Melayu. Malayan Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu, dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Terdapat berbagai reaksi Raja-Raja Melayu yang menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Antara reaksi tersebut seperti Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Selain itu, Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan baginda terhadap Malayan Union melalui berbagai cara. Seterusnya ialah cara bantahan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Ada 5 cara bantahan Raja-Raja Melayu, yaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England, mengantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union, dan memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Yang pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Sultan Johor, Sultan Perak, dan Sultan Kedah akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Ini karena pada bulan April 1946, persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, mengantar surat bantahan ke London. Sultan Kedah, Perak, dan Johor mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall, mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael. Beberapa orang raja mendakwa di Ugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyadari akibatnya. Raja-Raja Melayu memohon British memalsukan persetujuan yang ditandatangani itu. Tuanku Syed Putra Jamalul Lahir juga mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. Ketiga, menyokong Kongres Melayu. Sultan Selangor menderma sebanyak 15.000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Kongres ini diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Kongres Melayu juga turut disokong oleh Raja-Raja Melayu. Yang keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Pada 28 Mei 1946, Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Khalsa, mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Hal ini kerana perhimpunan besar-besaran di padang bandar di Raja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union. Perarakan itu berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, ahli parlimen British, dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Yang terakhir, memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Dato' On Jafar Railway Station. Raja-Raja Melayu juga bersama dengan rakyat dimohon
untuk memboikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union setelah Dato' Onn Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu. Raja-raja Melayu juga nekat memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Selepas penentangan Raja-raja Melayu terhadap Malayan Union, ada juga penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Terdapat 6 penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Antaranya ialah bantahan melalui Akbar Melayu, bantahan cendekiawan, bantahan Persatuan Melayu, bantahan di negeri Kelantan, Kedah, dan Johor, mengadakan Kongres Melayu, dan UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang pertama ialah bantahan melalui Akbar Melayu. Akbar seperti utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara telah menyuarakan bantahan dengan keras, seperti mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu. Akbar ini menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak gagasan Malayan Union. Akbar ini sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Penentangan yang kedua ialah bantahan cendekiawan. Bantahan cendekiawan terbahagi kepada dua, yaitu tokoh pentadbir Melayu dan bantahan wanita. Tokoh pentadbir Melayu seperti pemimpin Melayu Johor, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin, membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Bantahan wanita pula di Batu Pahat, Cikgu Zahara Abdullah, ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor, berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Penentangan yang ketiga ialah bantahan Persatuan Melayu. Persatuan Melayu seperti Syarikat Bekerjasama Amsaiburi ataupun Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, dan Persatuan Melayu Johor berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union. Pertubuhan Melayu ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Malayan Union. Pertubuhan ini kemudian menjadi penggerak menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan McMichael dalam usaha mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu dan bantahan terhadap gagasan Malayan Union. Penentangan yang keempat ialah bantahan di negeri Kelantan, Kedah, dan Johor. Bantahan di Kelantan. Pada 15 Disember 1945, seramai 10.000 orang berhimpun di kota Bahru semasa McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Bagi bantahan di Kedah pula, pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alor Star menentang Malayan Union. Perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Saberkas, Persatuan Ulama Kedah, dan Persatuan Melayu Kedah. Tuan Haji Hussain Cedol yang dipertua Kesatuan Melayu Kedah dan Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung Saberkas, telah mengkritik kandungan kertas putih Malayan Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Akhir sekali, bantahan di Johor. Pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar berhimpun menentang Malayan Union. Juga seramai 20.000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat. Sementara itu, Dato' Onn Jaafar berucap menggesa orang Melayu bangkit bersatu untuk menentang penjajah British. Penentangan yang kelima ialah mengadakan Kongres Melayu. Penentangan gagasan Malayan Union dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan penglibatan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing. Kongres Melayu diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman,
Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kongres ini berlangsung dari 1 Mac hingga 4 Mac 1946. Sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu mengantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini dengan mewakili berbagai lapisan masyarakat seperti tokoh politik, sosial, perniagaan, dan ekonomi. Kongres ini juga bersetuju menubuhkan United Malays National Organization dengan singkatan UMNO untuk menentang Malayan Union. Selain itu, Kongres Melayu turut diadakan di Johor Bahru, Johor pada 11 Mei 1946. Melalui kongres ini, UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Bagi orang Melayu, hari lahirnya Malayan Union itu dianggap sebagai hari kematian. Peristiwa itu meruntun hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Bagi mereka, Malayan Union merupakan semboyan yang memanggil orang Melayu dari seluruh negeri menyertai kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang terakhir ialah UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. United Malays National Organization dengan singkatan UMNO menganjurkan bantahan besar-besaran menentang Malayan Union. Unjuk perasaan besar-besaran menentang Malayan Union diadakan semasa ahli parlimen British yaitu L.D. Gammons dan David Rhys Williams membuat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Negeri yang pertama ialah Alor Setar, Kedah. Ribuan orang ramai memenuhi tebing jalan raya dari Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alor Setar membantah Malayan Union. Juga seramai 50.000 orang menyertai rapat umum di Bandar Alor Setar. Kedua, Ipoh, Perak. Orang ramai berhimpun di Pekan Ahad Jalan Dato' Ipoh, Perak dengan membawa spanduk dan laungan yang sentiasa bergema di sepanjang perhimpunan tersebut. Ketiga, Seremban, Negeri Sembilan. Orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa spanduk bertulis "Kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu" dan McMichael ialah imperialis. Keempat, Padang Francis Light School, Pulau Pinang. Rapat umum diadakan di Padang Francis Light School, Pulau Pinang. Mereka membawa spanduk yang mempamerkan kebencian kepada McMichael dengan laungan "Hidup Melayu" bergemuruh di udara. Kelima, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ucapan pemimpin Melayu membantah Malayan Union menyambut kedatangan Gammons dan Rhys Williams dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan yang keenam, Klang Selangor. Orang Melayu berhimpun di Padang dan perkarangan Istana Alam Shah membantah Malayan Union. Gammons dan Rhys Williams membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahwa Sultan yang menandatangani perjanjian Malayan Union tidak menyadari akibat daripada perjanjian tersebut. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan persekutuan tanah Melayu. Bantahan penduduk tempatan berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union.